Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Madam Nur Zuliza binti Jamisa dan kepada yang melihat presentation kami pada hari ini. Pada hari ini saya akan membentangkan pembentangan dua iaitu Carta Organisasi Projek dan juga SOW. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Aina Nadira binti Zaidi, Hasri Dayanti binti Usman dan Muhammad Syafiq bin Muhammad Zaini. Kami berasal daripada kumpulan 6 DLH 5B. Hai, saya Hasri Dayanti binti Usman, nombor matrix 23 DLH 19F1057 akan memulakan pembentangan pada hari ini. Baiklah, untuk pengenalan, Carta Organisasi Projek adalah satu organisasi berhierarki yang dicipta bagi memastikan sesuatu projek berjalan dengan lancar dan baik. Carta Organisasi Projek perlu komprehensif dan efektif supaya berupaya memastikan penentukan hierarki kawalan antara pihak mentadbir projek. Semua pihak jelas dengan peranan masing-masing untuk menjalankan projek sebagai sokongan, komitmen dan kerjasama. Baiklah, ini adalah merupakan struktur organisasi projek kami yang terdiri daripada penyelia projek. Penyelia projek kami adalah LAR Dr. Fardibah binti Badul Hisham, Ketua projek kami Nur Aina Nadira binti Zaidi dan saya Setiausaha Hasri Dayanti binti Usman. Peralatan dan keselamatan oleh Muhammad Syafiq bin Muhammad Zaini. Baiklah, ini adalah jawatan serta tanggungjawab dan tugasan. Bagi ketua projek, tugasan dia adalah membuat dan sampaikan segala maklumat yang jelas untuk diikuti oleh ahli pasukan. Tawarkan sokongan emosi kepada ahli pasukan projek dan buat orang merasa dihargai. Menyelesaikan konflik pasukan dengan cepat dan berkesan. Bekerja dengan ketua jabatan, pengurus dan pihak berkepentingan lain untuk mengembangkan maklumat ahli pasukan dan menyerahkan tugas kepada anggota pasukan yang bersesuaian. Untuk peranan setiausaha, merancang agenda mesyuarat dan menyediakan surat panggilan mesyuarat, mengedarkan surat panggilan mesyuarat atau memanggil mesyuarat, menyiapkan laporan dan menyediakan minit mesyuarat, merancang bersama AJK segala aktiviti kumpulan sepanjang projek berlangsung, bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan kumpulan projek, menyediakan laporan taklimat memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan mengenai pengurusan projek, memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dengan dilaksanakan mengikut perancangan dan terakhir melakukan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh ketua projek. Untuk peranan tanggungjawab bagi keselamatan, lakukan audit persekitaran dan keselamatan harian di tapak projek, memastikan ahli kumpulan memakai pakaian yang sesuai semasa di tapak, menegur dan menasihati ahli kumpulan yang menggunakan alatan dengan cara yang salah, memastikan kedudukan alatan tajam di kedudukan yang tepat, memastikan kawasan tapak pembinaan sentiasa bersih dan teratur. Dan yang terakhir, tanggungjawab bagi AJK peralatan, menyediakan alatan yang sesuai untuk digunakan di tapak projek, melakukan pemeriksaan dahulu terhadap setiap alatan sebelum digunakan oleh ahli kumpulan supaya selamat untuk digunakan, memastikan setiap ahli kumpulan menggunakan alatan dengan mengikut tata cara yang betul, membersihkan setiap alatan yang telah digunakan ketika melakukan projek, memastikan setiap alatan mencukupi dan dikemas semula ke tempat penyimpanan supaya sentiasa terjaga dengan baik. Ini adalah carta organisasi pengurusan projek iaitu rajah fungsi kami pilih. Penyelia projek LAR Dr. Fardibah binti Badul Hisham dan sebagai pengurus mereka bentuk diketuai oleh Aina dan dibantu oleh saya Has. Untuk pengurus juruteknik IoT diketuai oleh Has dan dibantu oleh Aina. Untuk pengurus tapak dan OSHA diketuai oleh Syafiq dan dibantu oleh Has. Untuk pengurus penyelidikan diketuai oleh Aina dan dibantu oleh Syafiq. Ini adalah jawatan dan tanggungjawab tugas bagi pengurus mereka bentuk. Yang pertama, mereka bentuk tapak projek dengan kreatif dan memenuhi permintaan pelanggan. Menghasilkan reka bentuk yang menarik dan berinovasi, menyediakan segala lukisan berkaitan reka bentuk taman serta lukisan terperinci yang sudah siap di reka bentuk, membentangkan dan menerangkan konsep dan tema reka bentuk yang dicipta di tapak. Untuk tanggungjawab bagi pengurus juruteknik IoT, mengurus segala berkaitan IoT, menyiapkan segala koding yang berkaitan, menyiapkan alatan dan bahan siap untuk aktiviti pemasakan IoT di tapak, mengetahui pemasangan IoT di tapak. Bagi tanggungjawab pengurus tapak dan OSHA, memastikan keselamatan di tapak untuk ahli, memastikan segala kemungkinan kecederaan yang berlaku dan mencegahnya awal, menyediakan alatan bantuan keselamatan untuk pekerja di tapak dan terakhir mengetahui segala alur penyelesaian jika berlakunya kemalangan. Dan yang terakhir bagi tanggungjawab pengurus penyelidikan, menyelidik segala data yang diperlukan semasa proses projek sebelum dan semasa dijalankan, menyelidik inovasi yang boleh dibuat di tapak projek, membantu menjalankan penyelidikan berkaitan mereka bentuk juruteknik IoT, pengurus tapak dan OSHA dan yang terakhir menjalankan penyelidikan aktiviti berkaitan projek serta kemudahan pelanggan supaya dapat dipenuhi. Itu sahaja daripada saya silakan kepada ahli kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Madam Nur Zuliza. Nama saya Nur Aina Nadira binti Zaidi, nombor matrix saya 23 DLH 19F1042. Hari ini saya akan menyambung presentation pada kali ini. Okey, yang pertama adalah penyataan kerja atau dikenali sebagai statement of work. Apa itu penyataan kerja? Kenyataan kerja juga dikenali sebagai skop kerja, dokumen kontrak yang menggariskan perkara yang dimasukkan ke dalam projek dengan seberapa terperinci yang mungkin.
Panduan kepada Badan Pengetahuan Pengurusan Projek (PMBOK) mentakrifkan penyataan kerja sebagai perihalan naratif produk dan perkhidmatan yang akan dibekalkan di bawah kontrak. Seterusnya, pengurus projek digital merujuk sebagai perjanjian antara pelanggan dan agensi, kontraktor atau pembekal perkhidmatan yang mentakrifkan perkara disertakan dalam projek dan apa yang tidak. Seterusnya, objektif projek kami pada kali ini ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor menyumbang peningkatan tahap kesihatan manusia. Yang kedua, mengenal pasti hubung kait antara faktor tersebut dengan diri manusia. Seterusnya, menghasilkan taman yang meningkatkan kesihatan dengan menggunakan diri manusia. Tempat dan masa pelaksanaan. Okey, bagi tempat pelaksanaan di Jabatan Agroteknologi dan Bioindustri, Politeknik Nilai, Kompleks Pendidikan Bandar Instek, 2170 Labu Negeri Sembilan. Dan masa pelaksanaan adalah 26/9/2021 hingga 25 Disember 2021. Okey, untuk milestone, minggu pertama hingga minggu ketiga kami membuat penyediaan idea lukisan projek, spesifikasi lukisan, elemen dan kos pembinaan projek. Pada minggu keempat, kami membuat pemisahan tapak pembinaan. Minggu ke-5 hingga ke-9, pembinaan landscape kerja dan pembiakan pokok. Untuk minggu ke-10 hingga ke-12, kami membina sistem IoT dan semburan. Minggu ke-12 dan hingga ke-13, finalis atau pembinaan, menanam landscape lembut dan pemisahan tapak selepas pembinaan. Pada minggu ke-14 iaitu minggu terakhir, iaitu kami membuat pembentaran hasil projek kepada klien. Seterusnya, ini adalah kami punya projek Gantt. Tajuk kajian pada kali ini adalah kajian sosial landscape yang dapat meningkatkan tahap kesihatan manusia dengan menggunakan diri manusia. Okey, untuk type yang pertama adalah site preparation and drawings. Kami menyempurnakan proposal, project planning, complete drawing, report dan grading. Antara contoh kerjanya adalah construction drawing, master plan drawing, rough grading and finish grading. Untuk planting drawing dan hardscape drawing. Kami tidak memerlukan kos semasa membuat kerja-kerja ini, dan kami menyempurnakannya daripada minggu pertama hingga minggu ke-4. Untuk tahap yang kedua adalah contohnya adalah contoh kerja yang kami buat adalah tie the brick atau ikat batu sebanyak 3 level. Seterusnya stepping stone, bingkai stepping stone serta finishing dia. Seterusnya adalah kerja-kerja kayu untuk bench dan signboard. Antaranya adalah motor kayu, shellac dan membuat cantuman untuk bench. Dan finishing dia, kami cat menggunakan cat clear untuk stepping stone dan cat kapur untuk planter box. Kos yang kami perlukan adalah RM183.80 dan RM436 untuk tugasan ni. Dan kami sempurnakannya daripada minggu ke-5 hingga minggu ke-7. Seterusnya, untuk sistem installation adalah IoT, iaitu untuk bauan dan buran. Preparing component, kami buat coding, installation pemasangan di tapak serta test functional fit problem memerlukan kos sebanyak RM63 dan kami start pada minggu ke-8 hingga minggu ke-9. Hingga minggu ke-10. Untuk landscape work, antaranya adalah kerja-kerja planting, shrub planting, ground cover planting dan turf planting. Kami menggunakan pokok melati, pokok relia dan untuk turf Japanese grass, dan untuk ground cover adalah Japanese roses. Antaranya adalah planting preparation, penyediaan media, gali tanah, transplanting, watering dan fertilizing, soil compaction. Itu adalah kerja-kerja untuk landscape work, untuk landscape kerja yang memerlukan kos sebanyak RM217 dan kami selesaikan pada minggu ke-11 dan 12 sebelum pulang ke rumah. Seterusnya, untuk writing, antaranya ada report, buku log dan presentation. Untuk kerja-kerja mula untuk kerja adalah pada 1/10 dan perlu dihantar pada 2/1/2021 dan perlu pada minggu ke-2 hingga minggu ke-14. Hai, Assalamualaikum Puan Zuliza. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Zaini, nombor matrik 23DLH 19F1048. Saya akan meneruskan presentation ini. Pertama sekali, deliverables. Yang pertama, bangku kukuh, selesa dan selamat digunakan. Yang kedua, sistem semburan, berfungsi dengan lancar dan mengeluarkan semburan halus ke seluruh taman ukuran 3x3 meter. Semburan berbau wangian terapi apabila dihidu. Yang ketiga, IoT bunyian, berfungsi dengan baik, mengeluarkan bunyian tenang alam semajadi. Nombor 4, batu reflexology, tidak pecah dan kuat apabila dipijak atau digunakan. Nombor 4, landscape lembut, tidak layu dan hidup dengan sihat. Yang terakhir, pasu tanaman, tidak mendap dan warna tidak pudar apabila terkena air. Seterusnya,
expected outcome. Yang pertama, jangkaan keputusan kajian yang pertama berkaitan dengan kajian kami adalah semakin lengkap elemen terapi dalam sesuatu kawasan landscape itu, semakin meningkat tahap kesihatan seseorang. Contohnya, taman menyediakan faedah daripada aspek psikologi, sosial, fizikal dan emosi rohani kepada manusia. Yang kedua, jangkaan dapatan kajian adalah semakin efisien sesuatu kawasan landscape itu, semakin meningkat tahap kesihatan seseorang. Ini dapat dibuktikan bahawa dengan teraturnya susunan landscape, kejur dan tumbuhan dapat merangsang deria penglihatan dan mewujudkan ketenangan. Yang terakhir, jangkaan dapatan kajian adalah penggunaan teknologi moden seperti Internet of Things (IoT) dalam sesuatu taman menambah klien yang memerlukan taman yang berfaedah dan canggih. Seterusnya, kita ada special terms, condition and requirement. Yang pertama, tarikh pembayaran perlu dibayar pada 23 Oktober 2021. Yang kedua, jumlah pembayaran adalah RM1,050 Malaysia. Yang ketiga, tarikh projek dimulakan pada 26 September 2021 dan tarikh projek siap pula adalah pada 25 Disember 2021. Seterusnya, tempoh masa projek adalah 14 minggu dan bilangan kerja bagi kumpulan kami adalah 3 orang. Dan akhir sekali, tema projek adalah taman terapi berdasarkan diri manusia yang mempunyai teknologi. Yang terakhir adalah closure. Yang pertama, penutupan akaun. Kedua, penutupan drawing. Yang ketiga, construction drawing. Dan yang terakhir sekali adalah as-built drawing. Kesimpulan dari kajian ini adalah kami dapat belajar banyak tentang organisasi yang betul dan tersusun. Selain itu, kita juga dapat memahami kepentingan statement of work, iaitu SOW. Oleh itu, kita boleh menerapkan ini dalam kita untuk persediaan menghadapi alam pekerjaan pada masa hadapan. Semoga ilmu yang diperolehi dapat memberi khidmat kepada syarikat yang akan kami usahakan pada masa hadapan. So, itu sahaja dari kumpulan ke-6. Terima kasih.